Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, baiklah. Jadi hari ini kumpulan kami diberi tugas untuk menceritakan tentang perbezaan antara dua akta ni, iaitu Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Baik, jadi dalam kita melangkah ke arus pemodenan zaman kini, kita dapat lihat keselamatan dan security bank ni sering saja diganggu, sering saja diceroboh. Dan ada banyak kali percubaan yang berlaku untuk menceroboh bank. Jadi pelbagai inisiatif yang diambil untuk mencegah perkara ini daripada berlaku. Jadi dengan itu, jadi kerajaan mengambil satu alternatif lain, iaitu dengan menubuhkan Akta Perkhidmatan Kewangan dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ini pada tahun 30 Jun 2013 bagi menyelesaikan masalah ini. Jadi kedua-dua akta ini diwujudkan bagi membuat keselamatan dan kekokohan institusi kewangan itu sendiri. Objektif utama pengawasan akta ini adalah untuk menggalakkan kestabilan kewangan. Selain daripada itu, akta ini merupakan sebagai tambahan sahaja. Dia tidaklah mengurangkan segala kuasa dan fungsi bank di bawah Akta Bank Negara 2009. Jadi ini merupakan salah satu saya katakan sebagai anjakan paradigma lah bagi oleh kerajaan bagi meletakkan negara kita ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama negara-negara lain di persada antarabangsa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Azizin Alimi bin Nur Azizi. Jadi kumpulan kami telah ditugaskan untuk membentangkan tentang tajuk untuk membuat tugasan dan juga membentangkan tajuk iaitu dua tajuk iaitu kehendak berkhidmat dan juga peruntukan dalam Akta Kewangan Islam, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan tahun 2013. Jadi kami perlu membuat perbandingan antara kedua-dua akta ini di bawah tajuk kehendak berkhidmat dan juga peruntukan Jadi untuk bahagian saya akan menerangkan tentang tajuk di bawah penggal keempat akta kedua-dua akta tersebut, iaitu mengenai juru audit. Okey, jadi kita akan pergi ke satu persatu seksyen. Okay. Pertama sekali kita melihat kepada seksyen 76 dan juga seksyen 67. Seksyen 67 menerangkan tentang pelantikan juru audit oleh institusi. Jadi dalam kedua-dua akta ini tidak ada apa-apa perbezaan sebenarnya untuk seksyen 76 dan seksyen 67 ini. Kerana kedua-dua akta menyatakan bahawa setiap tahun kewangan juru audit perlu dilantik mengikut piawai yang telah ditetapkan bawah seksyen 57 subseksyen 1. Kemudian pelantikan juru audit itu perlulah disertakan dengan surat bertulis daripada bank, dan dia juga perlu selepas pelantikan juru audit tersebut perlu bagi tahu kepada bank ataupun institusi tersebut perlu beritahu kepada bank siapa juru audit yang baru. Okay. Itu sahaja untuk seksyen 76 dan seksyen 67. Tiada perbezaan. Kedua-dua akta menggunakan isi kandungan yang sama. Seterusnya bergerak kepada seksyen 77 dan juga seksyen 67. Di mana seksyen ini menerangkan tentang pelantikan juru audit oleh bank. Okay, tadi pelantikan oleh institusi. Ini bagaimana bank juga boleh lantik juru audit sekiranya institusi gagal melantik juru audit mengikut seksyen 76 subseksyen 1 tadi. Ataupun jadi apabila bank telah melantik juru audit, tetap juga saraan ataupun apa-apa perbelanjaan dalam pelantikan tersebut ditanggung oleh institusi itu. Okey, jadi kedua-dua akta ini menggunakan perkara yang sama juga. Okey, seterusnya adalah seksyen 78 dan juga seksyen 69. Okey, jadi kedua-dua seksyen ini menerangkan tentang kewajipan juru audit. Okey, dah lantik juru audit. Juru audit ni kena tahulah apa tugas dia kan. Jadi tugas dia juru audit kena audit perniagaan, hal ehwal ataupun buku institusi tersebut, ataupun dia kena juru audit ini juga kena menjelaskan ataupun memaklumkan apa-apa maklumat tambahan yang didapati melalui proses audit itu. Dan ketiga, dia juga perlu buat penilaian, dan selepas membuat penilaian, laporan perlu dihantar kepada bank. Jadi kedua-dua seksyen ini juga, kedua-dua akta ini juga menggunakan isi kandungan yang sama. Tiada perbezaan. Okey, yang keempat
iaitu di bawah Seksyen 79 dan juga Seksyen 70. Okey, di mana Seksyen 70 ni di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan. Seksyen 79 di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Okey. Kedua-dua seksyen ini menerangkan tentang notis pemberhentian sebagai juruaudit. Kedua-dua akta ini menggunakan undang-undang yang sama, di mana sekiranya seorang juruaudit itu ingin berhenti, dia perlulah menghantar surat pemberitahuan dalam tempoh 7 hari. Okey. Jadi tiada beza untuk kedua-dua akta inilah dalam perkara ini. Okey, seterusnya adalah Seksyen 80 dan juga Seksyen 71 yang menerangkan tentang maklumat untuk diberikan kepada juruaudit. Okey, jadi juruaudit ni walaupun dilantik, jadi sebagai institusi perlulah membantu juruaudit tersebut untuk memberikan maklumat-maklumat yang benar kepada juruaudit supaya proses audit itu dapat dilakukan dengan lebih tulus dan juga jelas. Kedua-dua akta menggunakan isi yang sama. Okey. Seterusnya adalah obligasi. Obligasi ataupun tanggungjawab lah pelaporan juruaudit. Okey, maksudnya kat sini, tanggungjawab dekat sini maksudnya adalah sekiranya dalam proses dia mengaudit itu terdapat beberapa perkara yang dijumpai. Jadi, menjadi tanggungjawab kepada juruaudit itu untuk melaporkan perkara itu kepada bank ataupun kepada institusi. Jadi, apakah perkara-perkara yang dijumpai itu? Dia boleh jadi sebagai kemungkiran ataupun pelanggaran akta, boleh jadi juga terdapatnya fraud ataupun ketidakjujuran, ataupun mungkin juga adanya ketidakaturan dalam institusi itu sendiri yang boleh membahayakan beberapa pihak. Dia juga perlu bagi tahu, melaporkan sekiranya terdapat kelemahan kawalan dalaman. Jadi balik kepada pihak yang terlibat tadi. Siapakah pihak yang terlibat? Okey, kat sini ada perbezaan antara Akta Kewangan Islam dan juga Akta Kewangan. Kalau di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan, pihak yang terlibat adalah pendeposit, pemilik polisi, pemibutang institusi itu sendiri dan juga peserta ataupun pengguna. Okey, manakala untuk Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, pihak yang terlibat adalah pendeposit juga, pemegang akaun pelaburan, peserta takaful, pemihutang institusi itu tersebut dan juga pengguna. Okey, itulah. Jadi untuk seksyen ini, itulah perbezaannya. Yang seterusnya, yang terakhir adalah perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan iaitu di bawah seksyen 82 dan juga seksyen 73. Okey, ada perbezaan subsection yang digunakan, di mana kalau di dalam Akta Kewangan Islam mereka menggunakan subsection 145, subsection 1, dan juga di Akta Perkhidmatan Kewangan mereka menggunakan subsection 133, subsection 1. Jadi ini kat sini dia memberitahu bahawa subsection ini tidak terpakai bagi mana-mana dokumen atau maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun mana-mana pelanggan, bergantung kepada syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh bank yang dizahirkan oleh juruaudit itu sendiri, ataupun juga yang dizahirkan melalui seorang pegawai atau orang lain yang diberi kuasa secara bertulis oleh lembaga pengawasan audit. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk bahagian seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan perbezaan di antara Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dan Akta Perkhidmatan Kewangan berkaitan dengan penggal yang kelima, iaitu aktuari yang dilantik. Aktuari ialah profesional perniagaan yang berkaitan dengan pengukuran dan pengurusan risiko dan ketidakpastian. So kalau dalam kewangan ni kita tahu yang melibatkan pengukuran atau pengurusan risiko adalah berkaitan dengan insurans. Okay, so dalam penggal ni terdapat 7 perkara yang kita akan bincangkan ataupun kita akan cari perbezaan dia. Antaranya ialah pelantikan aktuari oleh pengendali takaful berlesen. Yang kedua, pelantikan aktuari oleh bank. Ketiga, kewajipan aktuari yang dilantik. Keempat, pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik. Kelima, notis pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik. Keenam, maklumat untuk diberikan kepada aktuari yang dilantik. Ketujuh,
Yang terakhir, perlindungan bersyarat dan kewajipan rahsia. Okay, so antara ketujuh-tujuh ni secara kasarnya tiada perbezaan pun. Sebab untuk ketujuh perkara ni Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dan Akta Perkhidmatan Kewangan tiada beza. Yang ada beza hanyalah penggunaan term. Sebagai contoh, kalau untuk Perkhidmatan Kewangan Islam, term yang digunakan untuk orang yang menguruskan takaful itu adalah pengendali takaful, manakala Akta Perkhidmatan adalah penanggung insurans. So secara kasarnya untuk ketujuh-tujuh perkara ini tiada perbezaan. Okey, untuk perkara yang pertama iaitu pelantikan aktuari oleh pengendali takaful berlesen. Okey, untuk Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, ianya di bawah Seksyen 83, manakala untuk Akta Perkhidmatan Kewangan ia di bawah Seksyen 74. Okey, seperti yang terlihat dalam slide, ya memang tak ada perbezaan. Tak ada beza. Tiap-tiap pengendali takaful berlesen adalah melantik suatu aktuari berkenaan dengan perniagaan takaful keluarga atau sama juga dengan akta. So untuk perkara pelantikan aktuari oleh pengendali takaful berlesen tiada perbezaan. Hanya ada perbezaan dari segi dia punya section je dan term yang digunakan. Okey, untuk perkara yang kedua, pelantikan aktuari oleh bank. Okey, pelantikan aktuari oleh bank. Okey, kalau di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, ianya di bawah Seksyen 84, manakala di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan di bawah Seksyen 75, dan di sini kita dapat lihat tiada juga perbezaan di antara kedua akta ini. So perkara yang ketiga pula, kewajipan aktuari yang dilantik. Okey, perkara ini kalau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dia di bawah Seksyen 85, manakala di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan di bawah Seksyen 76. So dekat sini pun sama juga, tiada perbezaan, sama. Yang seterusnya, pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik. Seorang itu hendaklah menjadi aktuari yang ini pun sama juga, tiada perbezaan. Kalau untuk perkara ini, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam untuk perkara ini di bawah Seksyen 86, manakala untuk Akta Perkhidmatan Kewangan di bawah Seksyen 77. Okey, perkara seterusnya, notis pemberhentian sebagai aktuari yang dilantik. Sama juga, tiada perbezaan. Untuk Akta Perkhidmatan Kewangan Islam di bawah ianya di bawah Seksyen 87, manakala untuk Akta Perkhidmatan Kewangan ianya di bawah Seksyen 78. Okey, perkara seterusnya, maklumat untuk diberikan kepada aktuari yang dilantik. Sama juga, tiada perbezaan. Kewangan Islam di bawah Seksyen 88, Kewangan Akta Perkhidmatan Kewangan di bawah Seksyen 79. Okey, dan yang terakhir, perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan masih juga sama, kedua-duanya tiada perbezaan. Perlindungan bersyarat dan kewajipan kerahsiaan, akta ini untuk Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ianya di bawah Seksyen 89, manakala untuk Perkhidmatan Kewangan ianya di bawah Seksyen 80. Okay, itu sahaja daripada saya. Jadinya secara kesimpulannya, untuk penggal yang kelima, aktuari yang dilantik, kedua-dua mempunyai kesamaan dalam kesemua perkara-perkara yang telah dibincangkan tadi. So tiada perbezaan secara kasarnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alif Irfan bin Mat Yusof. Jadi saya akan teruskan dengan menerangkan mengenai perbezaan yang terdapat dalam penggal 6 dan penggal 7 dari APKI 2013 serta APK 2013. Okey, untuk penggal 6 adalah mengenai kumpulan wang takaful atau insurans serta kumpulan wang pemegang share. Okey, untuk poin yang pertama bagi APKI terletak pada perkara 90, manakala APK terletak pada poin yang ke-81. Okey, untuk perkara ini ia menerangkan mengenai penubuhan dan penyelenggaraan kumpulan wang takaful atau insurans.
pada dasarnya kedua-duanya adalah sama, namun APK 2013 telah menspesifikkan lagi perkara ini kepada dua subsection, iaitu yang pertama mengenai penyelenggaraan secara berasingan oleh penanggung insurans hayat. Yang kedua, iaitu subsection kedua adalah mengenai pihak bank dalam menentukan penanggung insurans bagi menubuh serta menyenggara polisi hayat sertaannya. Okey, untuk poin yang kedua adalah mengenai kumpulan wang takaful diasingkan dengan kumpulan wang pemegang share. Perkara ini hanya melibatkan APKI 2013, iaitu terletak pada perkara yang ke-91. Poin yang ketiga adalah mengenai kehendak yang berhubungan dengan kumpulan wang takaful atau insurans. Perkara ini menerangkan mengenai perihal sebagai seorang pengendali takaful atau penanggung insurans. Kedua-duanya adalah sama, namun perkara ini dibezakan dengan perenggan serta seksyen yang terlibat, iaitu bagi APKI 2013 ia melibatkan perenggan 572G, manakala bagi APK 2013 ia melibatkan perenggan 472G. Seterusnya bagi seksyen APKI 2013 melibatkan seksyen 90, manakala APK 2013 ia melibatkan seksyen 81. Seterusnya adalah mengenai kehendak yang berhubungan dengan kumpulan wang pemegang share dengan kumpulan wang takaful. Perkara ini hanya melibatkan APKI 2013, iaitu pada perkara 93. Poin yang kelima adalah mengenai pengeluaran daripada kumpulan wang takaful atau insurans. Perkara ini adalah sama bagi kedua-dua akta. Bagi APKI 2013 ia terletak pada perkara 94, manakala APK 2013 ia terletak pada perkara 83. Seterusnya adalah mengenai kekurangan kumpulan wang takaful. Ia hanya melibatkan APKI 2013, iaitu pada perkara 95. Poin yang terakhir bagi penggal 6 adalah mengenai pengambil alihan risiko, iaitu bagi APKI 2013 ia terletak pada perkara 96, manakala APK 2013 ia terletak pada perkara 84. Perkara ini adalah sama bagi kedua-dua akta, namun ia dibezakan melalui penggunaan istilah, iaitu bagi APKI 2013 ia menggunakan istilah sumbangan takaful, manakala APK 2013 ia menggunakan istilah premium. Okey, bagi penggal ketujuh adalah mengenai subsidiary, iaitu melibatkan penubuhan atau pemerolehan subsidiary dan pemerolehan atau pemegangan kepentingan material dalam perbadanan. Bagi APKI 2013 ia terletak pada perkara 97, manakala APK 2013 ia terletak pada perkara 85. Perkara ini adalah sama bagi kedua-dua akta. Seterusnya penerangan ini akan disambung oleh Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Muhammad Yusof. InsyaAllah saya akan membincangkan tentang peruntukan am yang ada dalam perkhidmatan kewangan Islam dan juga perkhidmatan kewangan. InsyaAllah saya akan ceritakan tentang 6 perkara. Perkara yang pertama adalah keputusan menteri adalah muktamad. Maksudnya di sini apa-apa jua keputusan yang dibuat oleh menteri di bawah akta ini, sama ada dalam perkhidmatan kewangan ataupun kewangan Islam, adalah muktamad dan tidak boleh diubah. Perkara yang kedua ialah kuasa bank untuk mengeluarkan panduan. Maksudnya di sini bank bebas dalam mengeluarkan panduan dan diberikan kepada apa jua golongan dan kategori. Tapi panduan itu mestilah berdasarkan kepada peruntukan akta, mencapai objektif pengawasan aktif akta dan juga memberikan maklumat, nasihat dan syur untuk memperbaiki akta-akta ini. Perkara keempat ialah pemakaian Akta Syarikat 1965. Dalam perkhidmatan kewangan Islam, Akta Syarikat 1965 ni terpakai kepada orang yang diberi kuasa dan juga orang yang mengendalikan sistem pembayaran dalam dalam institusi kewangan Islam di bawah Seksyen 223. Jika terdapat ketidakselarasan antara peruntukan Akta Syarikat 1965 dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, maka peruntukan Akta Umum Perkhidmatan Kewangan Islam ini akan digunakan
berbanding pemakaian Akta Syarikat 1965. Begitu juga ianya terpakai kepada perkhidmatan kewangan. Dia situasi yang sama, tiada beza pun. Okay, perkara kelima ialah pemakaian protokol tertentu akta ini bagi entiti labuan Akta 545. Jadi untuk perkhidmatan kewangan Islam dan juga perkhidmatan tak ada beza pun. Dia semua benda yang sama je. Yang pertama, lembaga perkhidmatan. Yang kedua, tak memudaratkan keluasan penggal dua. Yang ketiga, bank boleh menjalankan pengawasan atas kumpulan kewangan suatu sebutan kepada subsidi diri, Seksyen 127 dan 128. Dan yang keempat, Seksyen 178 dan 185 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010. Dan yang kelima ialah Seksyen 146 Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 tidak menyekat pemakaian akta. Ini bagi mana-mana orang yang di bawah penyelaan atau pengawasan lembaga perkhidmatan kewangan Labuan yang di bawah akta. Perkara keenam ialah kemungkinan atau pelanggaran tidak menjaskan kontrak, perjanjian atau perkiraan kecuali diperuntukkan selainnya dalam akta, iaitu Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan. Dalam dia tak ada dalam kontrak, dalam perjanjian ataupun perkiraan yang dibuat untuk memungkiri atau melanggar mana-mana protokol akta ini hendaklah menjadi tidak sah semata. Okey, baiklah, sebagai konklusinya kita rangkumkan sekali adalah kita dapat lihat bahawa tidak terlalu banyak kita dapat lihat perbezaan di antara dua-dua akta ini, Akta Perkhidmatan Kewangan dan juga Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Jadi kita dapat sebenarnya kita lebih melihat kebersamaan dua-dua akta ini dalam mengawasi bank-bank negara kita. Selain daripada itu, undang-undang baru ini kita akan meletakkan sektor kewangan Malaysia ini yang merangkumi sistem perbankan, sektor insuran ataupun takaful, pasaran kewangan dan sistem pembayaran dan pengantara kewangan lain pada platform untuk lebih terus maju ke hadapan sebagai satu sistem kewangan yang kukuh, bertanggungjawab dan progresif. Jadi ini khususnya penting bagi membolehkan sistem kewangan kita ni memenuhi tuntutan baharu terhadap pembiayaan yang dikaitkan dengan program transformasi ekonomi Malaysia pada dekad yang akan datang. Dan seterusnya, perubahan demografi penduduk dan integrasi ekonomi Malaysia yang semakin pesat dengan rantau ini dan juga di dunia. Jadi, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera.